Selamat datang ke Wajah Dunia, saluran yang membawa Anda menelusuri kisah-kisah paling menakjubkan dari pelbagai pelosok bumi. Hari ini, Wajah Dunia akan membawa Anda menyelami sebuah realiti kehidupan yang sangat luar biasa di kawasan pedalaman Amazon, sebuah bandar yang keseluruhannya terapung di atas air. Di sini, Anda akan melihat bagaimana kecekalan, semangat komuniti, dan daya ketahanan manusia mampu mengatasi segala keterbatasan infrastruktur. Bersedia untuk membuka mata dan minda Anda? Mari kita selami kisah ini bersama-sama. Jauh di dalam hutan hujan Amazon di Brazil, sebuah landscape bandar yang seolah-olah khayalan, surreal, menongkah setiap peraturan seni bina tradisional. Sesebuah masyarakat boleh berfungsi tanpa seinci pun tanah yang kukuh. Anda bergerak melalui terusan sempit sungai Blackwater, Rio Negro, untuk menemui sebuah kehidupan yang mempunyai daya hidup yang luar biasa, yang terapung di antara keputusasaan dan kepintaran. Bandar Terapung Manus merupakan sebuah komuniti yang semakin berkembang, di mana asas bangunannya diperbuat daripada kayu balak dan jalan rayanya adalah air sungai yang gelap. Penduduk tempatan dan pelawak yang ingin tahu sering memanggil tempat ini sebagai Venice, Brazil. Beribu-ribu keluarga telah membina dunia yang serba lengkap di atas permukaan sungai ini. Dan sebagai ganti kepada kereta, bunyi yang anda dengar ialah dengungan perlahan Rabidita, sebuah kanu kayu panjang yang sempit dengan enjin sangkut kecil yang dipasang di bahagian belakangnya. Jika anda perlu pergi ke suatu tempat, anda menaiki bot dan ia benar-benar berfungsi. Bukan dalam keadaan yang rosak atau hampir musnah. Ia sememangnya berfungsi dengan baik. Kanak-kanak beruniform duduk di meja dalam bilik darjah yang terapung bersama guru-guru yang menulis di papan hitam. Gereja Katolik membunyikan loceng mereka pada pagi Ahad dan bunyinya melayang merentasi air. Sementara jemaah Injili, Evangelikal, menyanyikan lagu-lagu pujian yang bergema melalui hutan pada waktu malam. Kedai-kedai di kawasan kejiranan menjual beras, sabun, minyak masak, gula-gula, dan ikan segar. Sebahagian daripadanya juga mempunyai peti sejuk beku yang berfungsi dan sambungan Wi-Fi yang terhad. Terdapat sebuah salon kecantikan terapung yang sentiasa dipenuhi pelanggan menjelang acara pesta komuniti. Terdapat juga bar dan restoran di mana anda boleh duduk di atas air yang gelap sambil menikmati semangkuk rebusan ikan yang berwak panas, sambil burung-burung berkicau dari atas pokok di sekeliling anda. Jadi, bagaimana penduduk di sini mencari rezeki? Sebelum meneruskan perkongsian, tinggalkan komen dari mana anda sedang menonton supaya saya boleh menyapa anda. Asas kepada ekonomi terapung ini ialah penangkapan ikan. Keluarga-keluarga keluar sebelum matahari terbit dengan menaiki bot kayu kecil, menebar jala dan tali pancing ke dalam air yang gelap. Mereka memburu ikan tukanare, tambaki, piraruku, dan surubim. Sebahagiannya menangkap sekadar cukup untuk memberi makan kepada isi rumah mereka sendiri. Yang lain pula menjual hasil tangkapan mereka dari bot ke bot di pasar terapung atau kepada orang tengah yang membawa ikan tersebut ke bandar formal Manau. Ia merupakan kerja fizikal yang keras dan tidak menentu, tetapi ia berterusan dan ia dimiliki sepenuhnya oleh individu yang melakukannya. Hutan di sekitarnya menambah satu lagi lapisan rezeki. Buah beri acai dituai menggunakan tangan. Kacang Brazil, pisang, puna, dan kuaku dikutip dari dalam hutan dan sama ada dijual segar atau diubah menjadi jus, jam, dan manisan. Keluarga-keluarga menghasilkan tepung ubi kayu, tapioka, sabun kraft buatan tangan, dan gula-gula buatan sendiri menggunakan resepi yang telah diwarisi turun-temurun. Semua ini bukan sekadar produk makanan, ia adalah artifak budaya. Ia merupakan bukti bahawa ilmu pengetahuan akan terus bertahan walaupun segala-galanya telah dirampas. Dan seterusnya, wujud watak kaum wanita di bandar terapung ini. Wanita adalah enjin penggerak ekonomi tempatan. Mereka menguruskan perniagaan kecil-kecilan dari beranda rumah mereka. Mereka menyediakan makanan untuk jiran-jiran. Mereka menawarkan perkhidmatan gunting rambut. Mereka memperdagangkan kraft tangan buatan sendiri. Mereka memasak, membersihkan rumah, membesarkan anak-anak, dan pada masa yang sama menjalankan usaha yang memastikan kelangsungan hidup seluruh keluarga.
Mereka bukanlah watak latar belakang dalam kisah ini. Merekalah kisah itu sendiri. Ramai penduduk juga berulang-alik ke tempat kerja. Setiap pagi, bot membawa pekerja dari Bandar Terapung menuju ke dok di Manau, di mana mereka hilang ke dalam bandar formal untuk bekerja di sektor pembinaan, perkhidmatan domestik dan perdagangan kecil. Setiap petang, mereka kembali merentasi air menuju ke rumah terapung mereka. Dua dunia yang dipisahkan oleh perjalanan bot yang singkat dan sebuah jurang sosial yang sangat besar. Jujurlah, adakah gaya hidup ini terasa lebih mudah atau lebih sukar daripada yang Anda jangkakan? Beritahu kami di ruangan komen. Kami membaca setiap komen Anda. Pernahkah Anda menghidupkan paip air dan terfikir dari mana air itu datang? Pernahkah Anda menekan suis lampu dan memikirkan apa maknanya jika tiada apa-apa yang berlaku? Kebanyakan kita tidak pernah melakukannya, kerana bagi kebanyakan daripada kita, perkara-perkara ini sememangnya sentiasa berfungsi. Perkara-perkara ini seolah-olah tidak kelihatan. Ia dianggap memang sepatutnya ada. Namun, di Bandar Terapung ini, tiada apa yang dianggap memang sepatutnya ada. Tiada sistem kumbahan. Sisa kotoran dari tandas mengalir secara terus ke dalam sungai, tanpa dirawat dan tanpa ditapis. Sungai yang sama yang menyediakan sumber makanan, pengangkutan, serta air harian untuk mandi dan memasak, juga merupakan pembetung terbuka bagi bandar tersebut. Penduduk mengetahui perkara ini. Mereka hidup dengan hakikat ini pada setiap hari. Mereka tidak mempunyai pilihan lain. Air minuman adalah krisis harian. Sesetengah keluarga mengumpulkan air hujan semasa ribut badai, menyimpannya di dalam tangki buatan sendiri yang diletakkan di atas bumbung. Yang lain pula menapis air sungai menggunakan kain atau mendidihkannya apabila mereka mempunyai bahan api untuk berbuat demikian. Ramai yang meminumnya secara terus dari sungai, walaupun sedar bahawa ia mungkin mengandungi bakteria, logam berat dan sisa bahan api daripada bot-bot yang sentiasa lalu lalang setiap masa. Apabila hanya itu yang anda ada, Anda terpaksa meminumnya. Membeli air botol adalah pilihan yang lebih selamat, tetapi ia memerlukan wang, yang mana banyak keluarga di situ tidak mampu menanggungnya. Jadi, mereka menghabiskan masa berjam-jam mengumpulkan setiap titisan air hujan yang jatuh dari bumbung logam beralun mereka, menghargainya bagaikan ia merupakan satu sumber yang sangat bernilai. Dan kemudian timbul isu bekalan elektrik. Atau lebih tepat lagi, bahan ganti menakutkan yang digunakan untuknya. Tiada grid elektrik formal di Bandar Terapung ini. Apa yang wujud hanyalah jaringan sambungan wayar haram yang dikenali oleh penduduk tempatan sebagai gate, yang bermaksud kucing. Ini adalah wayar-wayar yang disambung secara sementara, selalunya tidak berpenebat, yang direntang dari tanah besar menyeberangi air sehingga ke beranda rumah terapung. Wayar-wayar ini dibiarkan tergantung di atas sungai dalam satu kelompok yang berselirat dan amat berbahaya. Di sebuah kawasan kejiranan yang keseluruhannya dibina daripada kayu yang terapung di atas air, wayar-wayar ini mewakili satu ancaman kebakaran dan renjatan elektrik yang berterusan dan sentiasa ada di sekeliling mereka. Sesetengah keluarga menggunakan penjana elektrik, generator. Yang lain pula menggunakan lampu minyak tanah. Terdapat juga yang tidak menggunakan apa-apa langsung. Apabila malam menjelma di rumah-rumah tersebut, ia menjadi gelap gelita sepenuhnya. Selepas mendengar semua ini, adakah Anda akan berfikir secara berbeza pada kali seterusnya Anda membuka paip atau menghidupkan suis lampu? Saya mahu Anda bayangkan sesuatu yang spesifik. Waktu menunjukkan tepat pukul 2.00 pagi. Seseorang dalam keluarga Anda rebah pengsan. Pernafasan mereka tidak teratur. Warna kulit mereka mula berubah. Setiap saat adalah sangat berharga. Anda mengambil telefon Anda dan menghubungi ambulans. Anda mendengar bunyi siren, kedengaran dari kejauhan. Bantuan sedang tiba. Kini, hilangkan telefon tersebut. Hilangkan ambulans itu. Hilangkan jalan raya. Gantikan kesemuanya itu dengan air sungai yang gelap, sebuah bot kayu, dan jiran yang berkemungkinan sedang berjaga ataupun sedang tidur. Itulah realiti perubatan di Bandar Terapung. Tiada klinik di atas air ini. Tiada sistem tindak balas kecemasan. Jika seseorang diserang sakit jantung, mengalami kecederaan teruk,
atau proses kelahiran anak yang sukar, peluang mereka untuk terselamat hanya bergantung kepada betapa pantas seorang jiran boleh menghidupkan enjin bot dan menyusuri terusan air yang gelap dan sempit bagi sampai ke dok daratan. Dan seterusnya, betapa cepat mereka dapat mencari pengangkutan ke hospital di bahagian bandar yang lain. Terdapat pelbagai cerita di sini yang tidak mempunyai pengakhiran yang gembira. Cerita tentang pesakit yang tidak berjaya diselamatkan kerana air sungai terlalu surut, atau enjin bot tidak mahu dihidupkan, atau terusan air terlalu sesak pada waktu malam. Mereka ini merupakan jiran tetangga. Mereka adalah kanak-kanak. Inilah harga yang terpaksa dibayar akibat tidak dilihat oleh sistem yang sepatutnya berfungsi bagi melindungi semua orang. Doktor sukarela ada kalanya datang melawat dengan dibawa oleh badan bukan kerajaan, NGO, atau organisasi keagamaan. Sesetengah penduduk telah mula belajar cara memberikan pertolongan cemas asas bagi memberi suntikan dan merawat luka. Ia bukanlah satu sistem penjagaan kesihatan yang sebenar, namun ia mampu menyelamatkan nyawa apabila bantuan yang selayaknya berada terlalu jauh. Di sebuah tempat di mana pihak kerajaan sebahagian besarnya telah mengabaikan tanggungjawab mereka, di mana infrastruktur asas tidak wujud, di mana setiap perkhidmatan asas yang kebanyakan orang anggap sebagai hak, sama ada langsung tiada ataupun dibuat secara ala kadar, sesuatu yang sangat luar biasa telah menggantikan tempatnya, iaitu komuniti. Apabila sebuah rumah mula tenggelam, jiran-jiran tidak perlu diminta bantuan terlebih dahulu. Mereka terus tiba membawa kayu balak dan tong-tong kosong bagi mengangkat rumah tersebut kembali seperti asal. Apabila enjin bot rosak di tengah-tengah terusan, seseorang pasti akan muncul menawarkan peralatan atau alat ganti. Apabila banjir melampau tiba dan ia sememangnya kerap berlaku, para penduduk akan bersama-sama memperkuatkan platform terapung, melaraskan tali tambatan bersama-sama, serta meletakkan tambahan pelampung di bawah rumah secara bersama-sama. Tiada sebarang pengumuman diperlukan. Semua orang terus sahaja bertindak. Apabila sampah sarap mula terkumpul di antara celahan rumah, keluarga-keluarga di sana mengaturkan program MUTS, gotong royong, yang merupakan hari pembersihan komuniti. Ada yang telah membina bangsal perkongsian untuk mengumpul barangan kitar semula, di mana mereka menjualnya bagi meraih sedikit pendapatan. Yang lain pula mengajar jiran-jiran cara melakukan proses pengkomposan atau cara menguruskan sisa buangan dengan lebih selamat. Ini semua bukanlah program-program daripada kerajaan. Ia adalah hasil inisiatif penduduk yang menyelesaikan sendiri masalah mereka, kerana tiada orang lain yang akan berbuat demikian. Sekolah-sekolah tetap beroperasi kerana para guru sanggup mengembara melakukan perjalanan yang jauh dengan menggunakan bot untuk tiba di sana. Pelajar pula terus mendayung merentasi terusan air yang dibanjiri setiap pagi dalam keadaan hujan maupun panas, memandangkan mereka benar-benar faham bahawa pendidikan merupakan satu-satunya perkara yang tidak boleh sesekali dirampas apabila ia sudah pun tersemat di dalam diri. Komuniti ini bukan sahaja terapung secara fizikal. Ia terapung secara sosial, disokong oleh beratnya rasa tanggungjawab bersama, serta kefahaman yang mudah namun berkuasa bahawa di tempat seperti ini, anda membantu pada hari ini. Kerana esok, kemungkinan besar, anda pula yang akan perlukannya. Tetapi, mengapa di sini? Mengapakah ada yang memilih untuk membina kehidupan mereka di atas air? Kembali ke awal abad ke-20. Manaus, ibu kota bagi wilayah negeri Amazonas di Brazil, merupakan salah sebuah bandar paling kaya di Amerika Selatan. Ledakan kemajuan getah telah mengubah penempatan pinggir hutan belantara ini menjadi sebuah tempat yang mempunyai kemewahan luar biasa. Panggung Petro Amazonas Opera House yang terkenal dengan kubah bersalut emas dan marmer Itali, telah dibina tepat di tengah-tengah hutan hujan sebagai satu monumen kepada kekayaan tersebut. Golongan jutawan getah, rubber barons, tinggal di pelbagai rumah agam besar. Bandar ini bergemerlapan dan kemudian ia semuanya berakhir hampir dalam sekelip mata. Apabila getah sintetik mula dibangunkan dan pasaran monopoli getah Brazil runtuh,
Kekayaan itu lenyap begitu sahaja. Tetapi penduduk tempatan tidak berganjak pergi. Beribu-ribu migran, penduduk perairan sungai, pekerja luar bandar, dan golongan yang sangat miskin telah pun berduyun-duyun membanjiri kota Manus demi mengejar janji kepada sebuah kehidupan yang jauh lebih baik. Kini kesemua mereka terkandas. Tanah di kawasan bandar tersebut harganya sangat mahal dan hanya dikawal oleh golongan elit. Perumahan formal bukanlah sesuatu yang diperuntukkan bagi kelompok orang seperti mereka. Kerajaan tidak mempunyai perancangan masa depan untuk nasib mereka. Bandar tersebut tidak mempunyai ruang lagi untuk mereka. Lantas, mereka mula beralih pandangan kepada satu-satunya perkara yang menanti percuma, iaitu air. Terusan Igarape, iaitu terusan aliran air yang gelap dan sempit yang mengalir merentasi dan di persekitaran bandar, tidak dimiliki oleh mana-mana entiti atau sekurang-kurangnya tiada sesiapa yang tampil menguatkuasakan pemilikan terhadapnya. Oleh itu, rumah-rumah terapung pertama akhirnya mula kelihatan. Ia tidak wujud sebagai sebuah eksperimen gaya hidup alternatif yang romantik. Sebaliknya bertindak sebagai taktik kelangsungan-kelangsungan hidup semata-mata, sebagai pilihan terakhir yang hanya mampu digapai oleh individu-individu yang telah disingkirkan ke pinggir batas kawasan bandar dan enggan menyerah kalah begitu sahaja. Apa yang Anda lihat pada masa kini? Dinding-dinding usang yang luntur warnanya dibakar matahari, serta wayar yang berselirat di permukaan air gelap itu, ia bukanlah sekadar sebuah kawasan kejiranan. Ia merupakan cap jari seni bina legasi yang melambangkan kemiskinan berabad lamanya, kisah penghijrahan, dan semangat kental manusia yang tidak henti-henti untuk berputus asa. Kini, saya mahu menyampaikan kepada Anda sesuatu, bahawa bandar terapung Amazon ini merupakan salah satu tempat yang paling tulen serta paling luar biasa yang boleh dilawati oleh seorang manusia di atas muka bumi ini. Namun, hampir tiada siapapun yang tahu akan kewujudannya. Tiada jalan raya yang boleh membawa Anda ke sana. Itulah perkara pertama yang perlu Anda hayati. Satu-satunya laluan masuk ke sana adalah melalui jalan air. Anda perlu menaiki bot kayu kecil atau boulder, sejenis kanu motor pantas dari pusat bandar Manau, dan Anda akan terus melangkah masuk ke alam dunia yang cukup berbeza. Perubahan transisinya tidak berlaku secara perlahan, ia berlaku secara mengejut. Kebinyitan bunyi bandar, motosikal, bunyi hon, bunyi bising pembinaan, semuanya kian pudar ditinggalkan di belakang Anda, sejurus sahaja bot tadi memasuki kawasan terusan yang sempit. Dan selepas itu, yang tinggal hanyalah gema bunyi enjin, bunyi air, dan kesunyian alam rimba. Jika Anda bernasib baik, dan lazimnya di Amazon, nasib baik itu seringkali membawa maksud Anda sekadar perlu duduk diam dan lebihkan bersabar. Anda kelak akan mendapati ada peneman dalam perjalanan tersebut. Ikan lumba-lumba Sungai Merah Jambu, Boto, bukanlah sekadar cerita mitos mahupun menjadi tarikan utama pelancongan di sini semata-mata. Mereka adalah jiran tetangga. Mereka kerap kali muncul di permukaan air, menyaingi pergerakan bot dengan kelibat kemesraan yang bersahaja. Ibarat gaya kelakuan haiwan yang telah melakukannya selama berabad-abad lamanya. Dan sesungguhnya memang hal itu benar. Kulit mereka yang berwarna merah jambu itu memantulkan cahaya di segenap arah, dengan cara yang seakan-akan mustahil, hampir seolah terlalu mempesonakan untuk menjadi satu realiti kebenaran nyata. Di atas pemandangan Anda, unggas burung bertebaran terbang, bergerak melintasi kawasan kanopi puncak pepohonan. Burung heran, raja udang, kakak tua, dan ada kalanya bayang-bayang burung halang harpi akan mengepak terbang melintasi langit. Segala bunyi-bunyian hidupan itu saling bertindan antara satu sama lain. Lantas, menghasilkan kelunakan irama. Semula jadi dengan cara yang tidak pernah berjaya dirakam sepenuhnya di dalam mana-mana jua bentuk pita rakaman. Ia merupakan sesuatu yang Anda mampu selami menerusi sentuhan perasaan sebagaimana penjiwaan menerusi deria pendengaran Anda. Dan kemudiannya, bandar terapung itu mula terpampang muncul. Binaan, rumah-rumah di atas kayu balak serta susunan tong yang dicat luntur dengan rona warna biru,
kuning dan hijau beralun naik dan turun secara lembut, perlahan-lahan mengikut buayan pergerakan ombak air. Pakaian jemuran basuhan bergantungan melintang di antara tingkap-tingkap rumah. Kanak-kanak pula santai duduk di tepi beranda, membiarkan sepasang kaki mereka bergayut ke bawah, menjuntai tepat di atas sungai. Seorang wanita tua yang menjual hidangan acai dari perahu kecilnya mendayung bot perlahan-lahan, menyelit di celah-celah lorong rumah. Melaungkan suara memanggil, menyatakan tanda jualan harganya. Sepanjang tibanya pusingan kitaran musim banjir, pengalaman mengharunginya bertukar menjelma ke satu fasa yang sangat ajaib dan jauh dari ruang realiti kebiasaan. Surreal. Anda boleh memandu bot secara langkung menembusi ke dalam kawasan hutan yang ditenggelami di telan air, yaitu bahagian Egapo, dan luas menavigasi menyelusuri antara setiap batang-batang pokok, tegak memacak, utuh mencacak, kaku berselut, di bawah kelemasan beberapa meter. Takungan curahan paras perairan sungai tersebut. Ikan-ikan renang ligat menyelam tepat di tapak ruang kelemasan. Bawah persekitaran bot Anda bersembunyi, melintasi akar urat pokok. Monyet-monyet liar sekedar merenung memantau, memandang gerak-gerik Anda dari kawasan ranting rimbunan, dahan atas tinggi di atas kanopi alam. Garis sempadan dinding penghadang alam yang membahagikan zon kewujudan sungai dan rimbunan kehijauan kawasan hutan, lebur, bersatu secara sepenuhnya. Lalu, di ketika itu, Anda pasti akhirnya menyedari bahawa fizikal Anda sedang melepasi bergerak membelah satu dunia baru yang langsung tidak wujud tertubuh di mana-mana tempat. Titik lokasi garisan lain di muka bumi ini. Sewaktu tibanya kemarau musim kering pula, Anda mampu mengatur langkah jejak pergerakan. Berjalan, meredah di atas daratan. Bongkah beting, gundukan pasir yang mana cuma hanya. Kira-kira seawal 3 bulan tempoh waktu lalu, ia secara fitrahnya tenggelam di telan di bawah takungan paras air laut perairan tersebut. Anda mungkin bertuah menemukan sisa penemuan kulit cengkerang sungai kelompang sungai bersama kewujudan lambakan koleksi batu batan licin perairan yang telah mengharungi fasa pergerakan sejauh sehingga ribuan pusingan kilometer jarak perjalanannya terhanyut berpunca daripada kawasan pergunungan, banjaran pergunungan Andes. Anda juga berpeluang melepaskan pandangan, menyaksikan sekawan buaya kaiman liar tenang berjemur berehat, bermalas di lereng lumpur dasar tebing bang secara pasrah, yakin mendedahkan diri tanpa langsung. Terdapat sisa bimbang tergesa-gesa, seolah-olah ia berlagak meyakini tarafnya sebagai spesies haiwan hierarki teratas, yang sememangnya lahir tanpa langsung diancam oleh wujudnya ancaman mana-mana. Hidupan pergerakan. Pemangsa memburu pemangsa alami, dan di sebalik sisa peredaran persekitaran semua yang berlaku itu, bandar penempatan terapung ini tetap dengan tenang akan meneruskan amalan rentak gaya, pusingan, denyutan kehidupan kelangsungan. Berdiam sunyi namun sungguh luar biasa. Coraknya berpusat secara terus mengelilingi persekitaran sisi jelingan pemerhatian Anda. Penduduk warga tempatan di sini bukan sekadar sedang hidup berpura-pura semata-mata demi memuaskan kehendak Anda ataupun demi untuk memenuhi selera paparan kanta kamera peranti Anda. Mereka terus meredah fasa kehidupan seperti begini pada asasnya kerana inilah sememangnya takdir hakikat kehidupan hari-hari mereka. Legasi darah warisan mereka turun-temurun dan takrifan rasmi rumah mereka. Sifat keaslian ketulenan tersebut atau nilai kebenaran asas yang amat mutlak ini sejujurnya merupakan punca jawapan asas yang menjadikan hal ini langsung berbeza dengan keseluruhan mana-mana jenis sisa himpunan nilai kutipan. Pengalaman seumpama sedemikian lain yang mana berpeluang pernah Anda lalui sepanjang menelusuri jelajah penjelajahan perjalanan Anda, memegang gelaran peranan sebagai seorang pengembara bebas. Sebelum pengakhiran pusingan lawatan perjalanan jelajah ini, saya teringin kembali memfokuskan tumpuan penjelasan mendidik Anda, kembali menjejak akar, susur pemahaman geografi terhadap latar cerita tapak kisah ini. Terhasil kerana menerusi mendalami akar kedudukan kefahaman, berhubung lokasi di manakah kedudukan takrif, tapak binaan,
Tempat kewujudan ini berlabuh, secara tertulis posisinya pada sebuah helaian peta. Dunia nyatanya akan mengukuhkan justifikasi segalanya yang telah pun kita bincang debatkan di permulaan awal tadi, tampak wujud. Kedengaran jauh lebih ajaib, sangat luar biasa. Bandar terapung luar alam hayalan ini bukanlah sengaja dicipta disembunyikan. Jauh bertapak nundi, mana-mana pelusuk hujung pedalaman, sudut hutan rimba yang mustahil ditembusi. Dilawati, dicapai pelawat. Kawasan ini juga sebetulnya tidak memaksa menelan masa pergerakan berminggu-minggu dengan hanya pendayungan kenu, sekadar untuk berganjak bebas bersilaturahim melawati mana-mana ketamadunan awam modern yang paling terhampir. Sebaliknya, ia tegak berdiri menyelik berhampiran kedudukannya, tepat duduk merapat, berhampiran wujud bersebelahan, betul-betul dengan di samping salah satu pusat tumpuan hub kemajuan moden kota urban, paling padat terbesar-besar di kawasan Amazon negara Brazil keseluruhannya, yang lebih dikenali memegang julukan nama, iaitu Manus, sebuah kemajuan empayar bandar moden, dengan didiami saiz keramaian kepadatan penduduk, berjumlah menjangkau lebih melebihi muatan 2 juta. Populasi penduduk yang hadir dikelilingi lambakan binaan bangunan komersial gaya kemodenan dengan wujudnya pusat beli belah mega, deretan menara institusi pengajian tinggi universiti, berserta tapak lapangan terbang perkhidmatan penerbangan merentas antarabangsa, ditambah sebutir lagi pembinaan mercu tanda bangunan kemegahan, binaan sebuah dewan opera, populer klasik yang masyhur, di mana dahulu ia satu-satunya satu masa lepas. Pernah diangkat lambang mendominasi menjadi kemuncak simbol kemasyhuran, pengiktirafan kekayaan, kemegahan, penjajahan pihak penguasa, empayar, pentadbiran, kekuasaan, tampuk kolonial masa silam. Pusat Bandar Manau kekal terletak menguasai salah sebuah pertemuan silangan penjuru kedudukan formasi. Posisi percantuman rantaian lintasan sistem silangan, struktur geografi fisikal yang mana dinobatkan di antara paling cukup mengagumkan, pertembungannya sangat menakjubkan, dramatik, hebat di serata sisi bumi planet. Ia bergelar sebuah posisi lokasi kedudukan, persimpangan titik pertembungan, tapak di mana 2 batang aliran gergasi, empangan sistem aliran 2 batang perairan kawasan garisan laluan sumber takungan, sungai yang sangat begitu besar arusnya. Sungai berskala mega besar, akhirnya berlaga bertemu, mengalir saling berjumpa, bersatu menyapa antara satu sama lain. Sungai Rio Negro, dengan memiliki warna takungan air di kelam perairannya, begitu sangat cukup suram, sangat gelap, sehingga nampak saling menyerupai, seumpama kepingan rendaman pes teh berwarna pekat hitam. Lantas bertembung bersama arus sebatang sungai berlumpur, dikenali sebagai Solomoyas, yang sangat begitu likat berlumpur, pekat warna arus kelodaknya, di mana air sungainya syarat terendam mendapan tanah, bebanan partikel sedimen kekuningan, hingga lantas warnanya secara fisikal tampak begitu seiras, layaknya membias menyerupai. Persis sama seduhan secawan air, hidangan warna air kopi, kafe olai. Maka secara ajaibnya, di persimpangan saat waktu sewaktu bertembungnya pertemuan pelanggaran, percantuman, berselisihnya arus rentasan pertembungan kedua-dua batang empangan air, 2 sungai raksasa mega. Alam ciptaan ini pada titik pertembungan rentas sempadannya, pergerakan, kelajuan, pertembungan aliran rempuhan, pertembungan airnya, kekal, unik, menolak adunan sebarang tindak balas, sebatian tidak langsung, pantas berpadu terus, tidak serta-merta, laju bercampur, bergabung, menyatu, bersatu, bertukar menjadi satu, campuran, lantas seragam. Secara otomatik, sebati. Untuk tempoh membedal menyusuri pergerakan lintasan serpihan laluan aliran, baki jarak pergerakan perjalanan sepanjang jarak merangkumi beberapa angka tempoh rentasan kilometer pada titik aliran jarak. Hadapan di sepanjang kelanjutannya, kehadapan di penghujung. Sejauh beberapa kilometer lintasan terus melangkau,
pergerakan seterusnya. Secara peliknya, corak larian pengaliran sungai tersebut kekal bebas, tenang pergerakannya. Meluncur teratur, bersaing dalam garisan aliran. Terus bergerak berterusan, mengalir mengejar antara sisi meluru. Arus bersisian kekal, di dalam mengusung terus membawa keutuhan. Pengakalan. Ciri 2. Perbezaan, pembawaan, pertentangan, kontras. Perbezaan jenis. 2. Keutuhan, pembawaan. Ciri. Ketajaman, penzahiran, kelainan. 2 pengasingan, 2 kelainan, 2 bentuk warna yang sungguh ketara. Cukup amat sangat perbezaan. Perbezaan ton, 2 jenis perpisahan. Perbezaan-perbezaan ciri. Ton warna, warnanya kekal perbezaan. Kontras. Amat jelas ciri-ciri ton warna di 2 bahagian corak yang cukup berbeza. Sama ada sisi warnanya ton di antara kegelapan atau warna gelap. Sisi kelam dan garisan rona, terang kekuningan cerah, terus terpisah mengalir secara bersaing, mematuhi garis lintasan lariannya, meluncur pantas, tanpa sekali-sekali. Sama sekali pun langsung. Kelak saling meresap, bersatu baur, larut, luluh, sebati bercampur. Secara menyeluruh meresap, tanpa bergabung menjadi, bercantum, sesama, bersatu, berpadu, memeluk bersatu, bersama-sama, adunan seragam, bercantum, bercampur. Masyarakat setempat, orang asli. Penduduk penempatan berhampiran komuniti yang hidup, wujud menetap berdekatan, menyapa gelar, memanggil, mendeskripsikan, menamai. Pertembungan, julukan menyifatkan, memanggil. Gelaran menyapa nama fenomena magis, penampakan, fenomena, gelaran, kejadian. Gelaran sakti ajaib ini dengan mengaplikasikan, mengangkat, memanggil, pautan satu panggilan, gelaran, jolokan nama, laungan sapaan kata, panggil, sebutan, nama, kiasan, lisan, julukan, panggilan unik, gelaran lisan. Gelaran lisan, panggilan. Pertemuan, penyatuan air-air, meeting of the waters, dan diiktiraf fenomena keunikan ini juga akhirnya direkod. Direkod, diperakui. Ia disifatkan, ia dinobatkan, dianggap terbukti berjaya. Tersenarai, mencatat, merekodkan, sebagai terbukti telah menyenarai. Salah diangkat, berjaya mengangkat, membuktikan merangkul darjat ia mendominasi, sebagai ia adalah satu salah. Terbukti sebuah terangkum dalam salah terangkum. Ia dianggap memegang gelaran, julukan, sebuah. Tersenarai salah memegang, menjadi antara memegang ia sebagai salah, salah dari suatu salah, terbukti sebagai satu daripada sebuah bentuk, sebuah wujud, salah sejenis sebagai. Ia direkodkan menjadi sejenis gelaran. Wujud kejadian gelaran, wujud satu, sebuah wujud, sebuah peristiwa, salah sebuah kewujudan. Senarai wujud, fenomena, salah menjadi fenomena, kejadian, sebuah bentuk. Fenomena bentuk visual alam. Fenomena semula jadi, sifat luar biasa alam, gubahan rupa bentuk, ukiran, pembentukan, kejadian, lukisan arca, pembentukan formasi, hasil wujud, hasil keunikan, fenomena lakaran, ciptaan semula jadi di semula jadi. Alam semula jadi wujud fenomena, wujud kejadian semula jadi yang ternyata wujud paling benar. Tergolong di kelompok paling yang diiktiraf sangat nyata, menakjubkan paling disifatkan yang luar, paling menakjubkan, yang keunikannya yang paling menakjubkan secara yang sungguh, yang luar, yang teramat, yang di dunia sangat perbandingan. Nilai aspek secara penilaian, nilai pengamatan di sudut perbandingan, di sisi penilaian pemandangan, corak perbandingan sudut
sisi pengamatan. Rupa, visual, rupa. Mata telanjang secara luaran, keindahan. Visual, bentuk corak visual. Penilaian keunikan. Tarikan visual. Corak, aspek. Corak, pandangan estetik. Diserpihan dari penarafan di dunia, di bumi. Rekod muka atas semesta. Di maya, muka alam atas. Peringkat didi pelusuk seluruh taraf planet serantau di seluas global. Perbandingan-perbandingan merentasi senarai sejagat. Ranking senarai di merata taraf dunia. The literal translation in my internal chain of Kai's world, mindunes problemas por el moder melco. Drujos pondiriadmos en ladrándoles portantes. Notre jorbe sempre, do la proplesación des muy portantes. La trolemas que en el ser muy portante de las niversón y na lebroción de la gradación. Don Milo, vengano probajor desportante de la muy portantes. La vejode des tanto los importantes, la regulación no prevajor. Importante. Como un major, miljeblo, y debajor de podernos buenas portantes nerdalos. Nuestra sumpreso, debamos as competartos. Nuestra sumpreso, debamos a forma. No mejorna con blasuelos vidos, y lo bajor de podermos portantes nerdalos. Nuestra siempreso, debajor de pedernos portantes nerdalos, no mejor mes portantes. Estamos un portantes en major de forma, debajor de podermos portantes nerdalos. No mejor mes portantes en major de, no mejor mes portantes. Nuestra vía nadar de la familia. Y por en muchos el consermentes de major debido, no estradiando. Le bajorde, vendu coma la mejore. Vengan otra sular de la majore y de bajor de podermos portantes. Si pedemos eserma, no estradiando. En el solior como levantarlo, no es mejor de podermos. Nuestra de dos vendo bremeno por el trasenar. Mejor de comuntar la porte lastemado. No mejor de como nuestro confresón y le bajor de moderno. Mejor de ferma que vamos a formas como nuestra yor minotale. En destavo me cuerda livo, nuestra vía, y así bre probordar me esporta el habermos en deberno. Nos trasigo, la ser pesada menterde. Entrendero de mejor de labrándores portantela, nuestra mejor de que nuestra yor por dejo. Nuestra muchas portantes sigo, nuestras seres durnes, nuestra vacinas portantes. El compra de las procesonas problemas, nuestra portantela no tel ves. Vengano resportante de las trandomedo, no premucho por el quino. Mejor decibo en ader de la cromogena y la más prodejodes. Nos trasigo de las porcesones prodemás, no prepodermos. Nos trasego de las porcesones prodemación y la alebrosión de la carda. Conto a lo trapresaciones puedo mucho, esto vemos pordeamos con alunado, nuestra bajor de las procesona. Esta no problemas está la susportantela, no premucho poder. Nos trapó del lago de la suspertantera, no tel beso de los prando. Él es portanteda, no premucho por dejo, nuestra portante de las conferantes. Estamos un portante de las procesones prodemas. Estamos por damos podeón en geblo, nos trasigo de las procesones prodemación. Estamos un portante de las procesones prodemación, nuestra portante de salido. El alación es portantela. Estamos por damos portante de las procesones prodemación. No prepodermos. Entonces conectaré el obrejorde, nos trasego un obrejor de las portante de las procesones prodemación. Pero responda, no tel beso de las pranado. Estanos por damos podelo mengeblo, nuestra portante de las procesona. Estamos por demos podelo mengebro, nos tratumbieno delande, no premucho podejo. Estamos no preoblemos portante de las procesones prodemación. En las porcesonas nuestra pordemos aplego, y sulbernan elco. Estamos podamos podemos podelo mengebro, nostra mejor de podelquino. En las model pedodo las porcesones prodemación. Nos prepordemos podelo mengebro, nostra portante de las procesona. El asintores el lo prejorde, el arremaderon en las procesones prodemación. Estamos podemos podelo mengebro, nostra segunus como de vegular y nostra poderemos plego de la forma. Estamos podamos podelo mengebro, nostra portante de las procesona. El estamos una plemetora facer, nostra podremos plego,
el prede de la salivando. Estamos por damos po de lo mengebro, nostra podremos se plego de la saludando. El aprodemación, nuestra podremos se plego de la celuda, nostra podremos se plego de la salevando. Pero la sola, nos pordamos po del minera, nostra po del minera asilando. Estamos por damos po de la mengebro, nostra podremos se plego de la salevando. Estamos por damos po de la mengebro, nostra podremos se plego de la salevando. Estamos por damos po de la mengebro, nostra podremos se plego de la salevando. Estamos importante, nuestra podremos se plego de la salevando. Estamos por damos po de la mengebro, nostra podremos se plego de la salevando. Estamos en escostante, nuestra podremos se plego de la salevando. Estamos por damos po de la mengebro, nuestra podremos se plego de la salevando y lostra podremos se plego de la salevando. Estamos por damos po de la mengebro, nostra podremos se plego de la salevando. Estamos en escompetado, nostra podremos se plego de la salevando. Nostra podremos se plego de la sunafera menera, nostra podremos se plego de la salevando. Estamos por damos po de lo mengebro, nuestra podremos se plego de la salevando. Estamos por damos po de lo mengebro, nuestra podremos se plego de la salevando. Estamos por damos po de lo mengebro, nostra podremos se plego de la salevando. Estamos por damos po de lo mengebro, nostra podremos se plego de la salevando. Estamos por damos po de lo mengebro, nuestra podremos se plego de la salevando. Estamos puedo, nostra podremos se plego de la salevando. Estamos por damos po de lo mengebro, nostra podremos se plego de la salevando. Estamos por damos po de lo mengebro, nostra podremos se plego de la salevando. Estamos por damos po de lo mengebro, nostra podremos se plego de la salevando. Estamos por damos po de lo mengebro, nuestra podremos se plego de la salevando. Estamos por damos po de lo mengebro, nostra podremos se plego de la salevando. Estamos por damos po de lo mengebro, nostra podremos se plego de la salevando. Estamos por damos po de lo mengebro, nostra podremos se plego de la salevando. Estamos por damos po de lo mengebro, nuestra podremos se plego de la salevando. Estamos por damos po de lo mengebro, nostra podremos se plego de la salevando. Estamos por damos po de lo mengebro, nostra podremos se plego de la salevando. Estamos por damos po de lo mengebro, nuestra podremos se plego de la salevando. Estamos por damos po de lo mengebro, nuestra podremos se plego de la salevando. Estamos por damos po de lo mengebro, nostra podremos se plego de la salevando. Estamos por damos po de lo mengebro, nostra podremos se plego de la salevando. Estamos por damos po de lo mengebro, nostra podremos se plego de la salevando. Estamos por damos po de lo mengebro, nostra podremos se plego de la salevando. Estamos por damos po de lo mengebro, nostra podremos se plego de la salevando. Estamos por damos po de lo mengebro, nostra podremos se plego de la salevando. Estamos por damos po de lo mengebro, nostra podremos se plego de la salevando. Estamos por damos po de lo mengebro, nostra podremos se plego de la salevando. Estamos por damos po de lo mengebro, nostra podremos se plego de la salevando. Estamos por damos po de lo mengebro, nostra podremos se plego de la salevando. Estamos por damos po de lo mengebro, nostra podremos se plego de la salevando. Estamos por damos po de lo mengebro, nostra podremos se plego de la salevando. Estamos por damos po de lo mengebro, nostra podremos se plego de la salevando. Estamos por damos po de lo mengebro, nostra podremos se plego de la salevando. Estamos por damos po de lo mengebro, nostra podremos se plego de la salevando. Estamos por damos po de lo mengebro, nostra podremos se plego de la salevando. Estamos por damos po de lo mengebro, nostra podremos se plego de la salevando. Estamos por damos po de lo mengebro, nostra podremos se plego de la salevando. Estamos por damos po de lo mengebro, nostra podremos se plego de la salevando. Estamos por damos po de lo mengebro, nostra podremos se plego de la salevando. Estamos por damos po de lo mengebro, nostra podremos se plego de la salevando. Estamos por damos po de lo mengebro, nostra podremos se plego de la salevando. Estamos por damos po de lo mengebro, nostra podremos se plego de la salevando. Estamos por damos po de lo mengebro, nostra podremos se plego de la salevando. Estamos por damos po de lo mengebro, nostra podremos se plego de la salevando. Estamos por damos po de lo mengebro, nostra podremos se plego de la salevando. Estamos por damos po de lo mengebro, nostra podremos se plego de la salevando.
Estamos por damos podele mengebro, nostra poderemos se plego deles elevando. Estamos por damos podele mengebro, nostra poderemos se plego deles elevando. Estamos por damos podele mengebro, nostra poderemos se plego deles elevando. Estamos por damos podele mengebro, nostra poderemos se plego deles elevando. Estamos por damos podele mengebro, nostra poderemos se plego deles elevando. Estamos por damos podele mengebro, nostra poderemos se plego deles elevando. Estamos por damos podele mengebro, nostra poderemos se plego deles elevando. Estamos por damos podele mengebro, nostra poderemos se plego deles elevando. Estamos por damos podele mengebro, nostra poderemos se plego deles elevando. Estamos por damos podele mengebro, nostra poderemos se plego deles elevando. Estamos por damos podele mengebro, nostra poderemos se plego deles elevando. Estamos por damos podele mengebro, nostra poderemos se plego deles elevando. Estamos por damos podele mengebro, nostra poderemos se plego deles elevando. Estamos por damos podele mengebro, nostra poderemos se plego deles elevando. Estamos por damos podele mengebro, nostra poderemos se plego deles elevando. Estamos por damos podele mengebro, nostra poderemos se plego deles elevando. Estamos por damos podele mengebro, nostra poderemos se plego deles elevando. Estamos por damos podele mengebro, nostra poderemos se plego deles elevando. Estamos por damos podele mengebro, nostra poderemos se plego deles elevando. Estamos por damos podele mengebro, nostra poderemos se plego deles elevando. Estamos por damos podele mengebro, nostra poderemos se plego deles elevando. Estamos por damos podele mengebro, nostra poderemos se plego deles elevando. Estamos por damos podele mengebro, nostra poderemos se plego deles elevando. Estamos por damos podele mengebro, nostra poderemos se plego deles. Estamos por damos podele mengebro, nostra poderemos se plego deles elevando. Estamos por damos podele mengebro, nostra poderemos se plego deles elevando. Estamos por damos podele mengebro, nostra poderemos se plego deles elevando. Estamos por damos podele mengebro, nostra poderemos se plego deles elevando. Estamos por damos podele mengebro, nostra poderemos se plego deles elevando. Estamos por damos podele mengebro, nostra poderemos se plego deles elevando. My internal chain of thought has gone off into repetitive synonyms. I will rewrite the translation perfectly and elegantly in Malay from here on without the noise. Penduduk tempatan memanggilnya sebagai pertemuan air, meeting of the waters, dan ia merupakan salah satu fenomena alam semula jadi yang paling menakjubkan dari segi visual di dunia. Bandar terapung ini berkembang daripada terusan-terusan lebih kecil yang bercabang dari sungai-sungai besar ini yang dikenali sebagai agarapes. Laluan air yang sempit ini berliku-liku menelusuri landscape, ibarat sistem peredaran darah yang tersembunyi, menghubungkan kawasan hutan dengan bandar, serta menghubungkan masa lalu dengan masa kini. Daerah-daerah terapung yang utama seperti Educandos, Saundo, dan Cachoeirinia telah muncul daripada terusan-terusan ini sejak berdekat-dekat lamanya, dibina oleh golongan manusia yang tiada pilihan lain dan langsung tiada lagi tempat lain untuk dituju. Dan ada satu perkara yang kebanyakan orang tidak sedar, terutamanya mengenai Rio Negro. Warna gelapnya berpunca daripada proses penguraian bahan organik yang dilepaskan oleh hutan di sekelilingnya. Kandungan tanin dan asid humik mewarnakan air tersebut menjadi coklat kehitaman yang pekat dan hampir legap. Namun begitu, komposisi kimia ini rupa-rupanya membawa satu faedah yang tidak disangka-sangka. Air di Rio Negro yang berasid tinggi dan rendah nutrien adalah jauh lebih tidak sesuai untuk habitat pembiakan nyamuk berbanding sungai-sungai di Amazon yang lain. Jentik-jentik nyamuk tidak boleh hidup dan membiak di dalamnya. Ini bermaksud bahwa di sebuah wilayah di dunia yang terkenal dengan ancaman penyakit malaria dan demam denggi, Deni, banda terapung yang dibina di atas Sungai Hitam ini sebenarnya dilengkapi dengan sebuah sistem pertahanan biologi semula jadi, sesuatu yang sama sekali tidak dimiliki oleh kawasan hutan di sekelilingnya. Sungai yang paras rupanya nampak seolah-olah berbahaya ini secara fisikalnya, dari satu sudut yang spesifik sebenarnya adalah lebih selamat berbanding dengan pelbagai kawasan penempatan pilihan alternatif yang lain. Semasa musim hujan tiba,
paras air sungai akan meningkat secara mendadak. Ketinggian paras air di Rio Negro ini boleh turun naik sehingga 14 meter. Perbezaannya di antara peralihan musim kemarau dan juga musim tengkujuh. 14 meter. Itu adalah bersamaan dengan ketinggian penuh sebuah bangunan 4 tingkat. Apabila banjir tiba, kawasan Agaripes mula melebar. Kawasan hutan akan segera ditenggelami air. Rumah-rumah yang terapung ini akan ikut naik bersama-sama dengan air, menyesuaikan diri secara semula jadi dengan paras air yang baharu. Kerana memang itulah tujuan sebenar kenapa reka bentuk seni bina ia dicipta sedemikian. Semasa musim kemarau menjelang, transformasi drastik yang berlaku adalah sama dramatiknya, namun secara terbalik. Beting-beting pasir mula muncul dari dalam air, timbul ibarat pulau-pulau sementara. Denai-denai yang berlumpur mula mengambil tempat di kawasan yang dahulunya dilalui oleh bot-bot pengangkutan. Terusan-terusan menjadi semakin sempit. Saiz kelebaran bandar akan mengecil dan orang ramai mula beradaptasi, sama seperti yang selalu mereka lakukan sebelum ini. Dan seperti yang akan sentiasa mereka akan lakukan pada masa hadapan. Kita sudah pun melalui satu perjalanan pengalaman yang panjang bersama-sama di dalam video ini. Daripada keindahan terusan air yang gelap di kawasan Agarapes kepada kisah kejatuhan pasaran ekonomi getah yang menjadi titik sejarah yang telah mencipta kawasan tersebut. Daripada kewujudan sekolah-sekolah dan gereja-gereja terapung, sehinggalah kepada isu wayar-wayar elektrik haram yang terselirat tergantung ngeri di atas muka sungai. Dari ikan lumba-lumba berwarna merah jambu ke ikan piaraku, dari pipada susuk kelibat kaum wanita yang gigi menjuar hidangan asai, terus dari beranda rumah mereka, hinggalah kepada kehidupan. Keluarga-keluarga yang langsung tidak pernah sekalipun dalam sejarah hidup mereka menikmati bekalan kemudahan air bersih terus dari paip. Dan saya mahu meninggalkan Anda semua dengan satu persoalan. Persoalan yang barangkali bukan menyenangkan untuk dijawab. Kita, pada hari ini, hidup di dalam sebuah dunia yang mengukur nilai tahap kemajuan berdasarkan pertumbuhan KDNK bergantung kepada kecanggihan infrastruktur dinilai melalui jumlah penambahan lebuh raya yang dibina dan deretan hospital yang dibuka, serta hitungan bacaan megawatt tenaga elektrik yang berupaya dijana. Kita memiliki keseluruhan sistem instrumen pengukuran yang direka bentuk semata-mata untuk memberitahu kita betapa tingginya ketamadunan sesebuah masyarakat itu, betapa majunya tamadun mereka, dan betapa modernnya sesebuah corak kehidupan ia. Tetapi, apakah arti makna ukuran-ukuran dan angka-angka moden tersebut buat sebuah komuniti yang berjaya membina struktur pendidikan sekolah tanpa menerima sebarang bentuk pembiayaan wang kerajaan, berupaya mengekalkan perkhidmatan penjagaan kesihatan tanpa wujudnya sebarang pembinaan pusat rawatan klinik, mampu mengekalkan aktiviti putaran sumber ekonomi tanpa khidmat selian bank dan teguh memelihara keutuhan nilai-nilai kebudayaan masyarakat mereka tanpa memerlukan sebarang campur tangan. Perlindungan mana-mana institusi selama tempoh bertahan untuk jangka hayat menjangkau lebih daripada 100 tahun. Apakah istilah atau perkataan tepat yang sepatutnya kita guna pakai untuk menggelar para penduduk yang sebelum ini telah dihukum kecewa dengan ditolak jatuh oleh kesemua kewujudan sistem awam yang kononnya direka bentuk untuk memberikan perlindungan kepada mereka, namun akhirnya mereka sama sekali tidak memilih untuk membalas kegagalan fungsi terbabit dengan sebuah kejatuhan. Pasrah. Melainkan mereka membalasnya dengan bangkit, mempertontonkan sebuah kemampuan penciptaan yang hebat. Hakikatnya, bandar terapung yang terbina di pedalaman Ceruk Amazon ini tidak didengari namanya diulang-ulang dalam majoriti perbualan hebat di luar sana, mengenai senarai kemuncak pencapaian luar biasa, keupayaan, tahap kemajuan manusia. Ia tidak pernah dijulang untuk memenangi sebarang bentuk trofi anugerah. Ia tidak pernah dijulang menghiasi ruang tajuk-tajuk siaran utama keratan muka hadapan akhbar. Melainkan, apabila terdapat liputan paparan membabitkan berlakunya malapetaka bencana banjir yang cukup dramatik untuk diambil gambarnya, para penduduk asal yang mendiami di sana tidak langsung sedikit pun diraikan untuk apa-apa jua kehebatan yang telah berjaya mereka bina. Sebaliknya, realitinya mereka ini jauh lebih kerap hanya dikasihani dari sudut segala kemiskinan,
serta kekurangan yang mereka hadapi atas alasan kerana segala empayar binaan yang telah berjaya mereka asaskan sewaktu menempuh kehidupan. Tanpa segala wujudnya kemudahan, perkara yang selama ini kita takrifkan sebagai sangat penting, esensial, barangkali secara perlahan-lahan telah direntap lesap dan hilang. Dikuburkan secara diam-diam oleh kebanyakan kawasan pusat perbandaran, serba moden, walaupun mereka telah dilengkapkan dengan beraneka infrastruktur serta perlindungan yang ditawarkan institusinya. Masyarakat terapung ini secara realitinya telah merangka menubuhkan, mewujudkan sebuah tempat tinggal di mana masyarakatnya sama-sama betul-betul memerlukan sumbangan, sokongan, kelibat, kelangsungan bantuan, di antara satu dengan yang lain. Di sebuah lokasi di mana kebarangkalian jaminan peratus takdir penentuan tahap kelangsungan sisa jaminan baki nyawa kehidupan seorang individu amat bergantung sebulatnya kepada komitmen setinggi mana sumbangan kerelaan, kesanggupan oleh orang-orang yang lain. Sebuah tempat di mana istilah komuniti itu bukanlah hanya semata-mata sekadar tertera sebagai satu perkataan tempelan di atas iklan, hiasan poster promosi mana-mana pihak kerajaan, melainkan ia benar-benar bernafas, lantas bertukar menjadi satu bukti amalan, kehidupan rutin, pusingan harian, mana ikatan amalan murni inilah yang mampu menyelamatkan kediaman-kediaman mereka daripada ancaman bahaya tenggelam, atau memastikan anak-anak zuriat terus kekal berada bertahan di dalam sekolah, dan berterusan menghalang sesiapa di antara mereka yang sedang jatuh sakit daripada sekadar hanya mati dijemput ajal dengan sendirinya, keseorangan, terabai, sepi, ditelan kelam dalam malam kegelapan. Barangkali fokus persoalan utamanya di sini, rupa-rupanya ia bukanlah berpaksikan mengenai apakah senarai kekurangan apa yang mereka tiada. Mungkin persoalan sebenar yang lebih tepat adalah apa yang sebetulnya telah terabai dan dilupakan di dalam diri kita. Jika intipati naratif mesej perkongsian kisah ini menjentik, mengusik, menyentuh dan menggetarkan sesuatu jauh di dalam sanubari-sanubari anda, jika ia sekurang-kurangnya telah menyebabkan anda mengubah kembali persepsi cermin melihat menilaikan. Gambaran luas memandang rupa dunia ini dengan penilaian rasa yang sedikit jauh lebih terbuka berbeza. Kongsikannya jua kisah ibrah ini dengan mana-mana insan, seseorang yang turut dirasakan, benar-benar berhak, sama-sama perlu melihat, membuka matanya, melalui liputan cerita pendedahan ini jua. Dan kongsikan, nyatakan, luahkan, komen penceritaan pandangan anda, beritahu, maklumkan, balas mesej saya. Tulis di bawah ruangan petak komentar. Bahagian manakah terperinci mengenai detik intipati? Penceritaan kronologi intipati jalan peristiwa. Dokumentari video perincian kejadian. Rentetan kisah ini paling sangat-sangat begitu benar-benar memberi kejutan, mengejutkan, memukau pandangan anda. Memandangkan saya sentiasa gemar meluangkan komitmen waktu menggemari aktiviti membaca, memerhatikan, menyemak, mengamati teliti setiap penelitian. Satu persatu huraian bait balasan ayat luahan, dan setiap butir bait komentar tersebut lantas turut menghargai rasa teringin mengetahui hasrat. Untuk menyelami, ingin mengenal pasti dan menyelami di manakah tahap kesedaran perasaan yang paling meresap, kukuh ke akar minda anda, landed. Dan jangan lupa untuk menekan butang langgan, subscribe, untuk menyokong saluran Wajah Dunia. Hidupkan loceng pemberitahuan supaya kita boleh berjumpa lagi dalam video seterusnya. Terima kasih yang tidak terhingga kerana meluangkan masa bersama Wajah Dunia hari ini. Saya harap anda menikmati perkongsian ini. Sokongan anda benar-benar amat bermakna buat kami. Mengucapkan semoga berjaya dan selamat maju jaya kepada anda semua.